Okay, jika dari tadi kita dah berbicara tentang AM Niaga, kita dah berbincang tentang program dropship dan sebagainya. Mungkin ada di antara anda yang tertanya-tanya, alright, sekarang saya dah jadi sebahagian daripada tim AM Niaga. Lepas tu, saya akan jual produk-produk anak Muslim kan? Tapi saya tak tahu anak Muslim ni apa? Jual produk apa? Dan secara eksklusifnya pada sesi kali ini, kami akan membawakan kepada anda temu bual eksklusif bersama dengan founder Ana Muslim sendiri. Tapi sebelum tu, biar saya terangkan serba sedikit latar belakang tentang Ana Muslim ini sendiri. Jadi bagi anda yang masih belum tahu, Ana Muslim merupakan sebuah syarikat penerbitan yang ditubuhkan sejak lebih 23 tahun yang lalu. Lama kan? 23 tahun yang lalu dah ditubuhkan oleh sudah semestinya anak jati tempatan kita, Bumi Putra dan yang semestinya Muslim. Jadi Ana Muslim ini juga telah ditubuhkan oleh Encik Osman Muhammad dan juga Puan Saadah Taib. Jadi saya tak nak cerita panjang tentang sejarah anak Muslim ataupun apakah liku-liku jatuh bangunnya. Kita serahkan kepada orang yang lebih layak. Jadi jom kita saksikan temu bual eksklusif bersama mereka. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Anak Muslim ni kita tubuhkan. Sebelum daripada Anak Muslim ni, saya mula berniaga sekitar lewat tahun 80-an. So lewat tahun 80-an maknanya mula berniaga. So mula-mula saya buat percetakan apa semua sekali ni. Dan kemudian daripada percetakan tu masuklah buat pengiklanan. So daripada pengiklanan tu saya berminat tentang pendidikan ni. Jadi kita cuba untuk nak buat buku. Pada ketika tu kita mula buat buku lah. Buat buku prasekolah. Itu masa tu awal-awal tahun 90-an kita dah buat mula buku. So buat buku prasekolah. So daripada situ kita terlibat dalam penerbitan lah. So ke akhir daripada tahun 90-an tu kita berkembang lagi. So kita mula menerbitkan majalah. So pada ketika itu kita menerbitkan majalah Anak Muslim lah. 99. So daripada yang majalah Anak Muslim tu masa tu hitam putih. So selepas daripada tu kita kita maju setapak lagi. So kita jadikan Anak Muslim tu sebagai satu majalah yang berwarna-warni lah. So jadi kerana lamanya majalah Anak Muslim ni dah lebih daripada 20 tahun. So pada hari ni pembaca Anak Muslim ni dia bukan sampai ke level dah jadi mak bapak dah. So sekarang ni generasi kedua dah membaca komik Anak Muslim. So daripada Anak Muslim ni kita buat buku. Daripada majalah ni kita berkembang daripada satu majalah kepada beberapa buah majalah apa semua sekali ni. Dan kita lebih dekat dengan alam kanak-kanak ni. So kita keluarkan pelbagai jenis buku lah pula. So pada ketika itu bahan bacaan untuk kanak-kanak ni semua sekali ni sangat berkurangan. Banyak bahan bacaan pada ketika itu sama ada diimport bahasa Inggeris ataupun yang tidak sesuai, terutamanya untuk kanak-kanak yang beragama Islam. So kita meletakkan matlamat kita untuk menerbitkan buku-buku yang dapat memenuhi pembacaan kanak-kanak daripada peringkat umur rendah, dan cita-cita kami kalau boleh sampai ke dewasa. Malah kita bercita-cita nak terbitkan kalau boleh sampai ke level datuk pun. Bukan Datuk Tan Sri, tapi level dia dah jadi datuk, maknanya dia dah pencen maksud saya. Maksud saya maknanya dia dah pencen pun kita boleh sediakan bahan bacaan untuk mereka. Dia
kita merasa lah, maksudnya kita ada tanggungjawab untuk mendidik masyarakat lah, generasi baru ni. Jadi masa asal penerbitan majalah Anak Muslim ni, kita macam saya sendiri, saya rasa macam anak-anak saya kan macam dia orang suka baca komik. Tapi kita tahu maksudnya masa tu komik dia hiburan semata-mata kan. Jadi saya nak kalau boleh anak-anak saya masa pada waktu tu dia maknanya minat dia pada komik tapi kita masukkan unsur-unsur pendidikan dalam komik kan. Jadi itu yang kita mula brainstorm kan dengan beberapa kawan-kawan. Kita bincang macam mana kita nak buat sesuatu yang pendidikan tapi dengan cara yang budak-budak suka kan. Jadi nak menarik minat tu kita kena ikut rentak budak-budak pada waktu tu. Jadi kalau kita nak anak-anak kita ni anak-anak yang berilmu, yang beriman, yang berakhlak mulia kan. Kita nak kan, tapi kalau kita bagi buku yang teks, penuh teks, kita tahu pun memang even kita pun mungkin keberatan nak baca. Bukan semua orang yang ada disiplin untuk baca teks kan. Jadi kita rasa formula dia maksudnya kita sampaikan ilmu ni dalam bentuk komik. Jadi kalau selama ni mungkin ada ibu bapa atau guru-guru yang rasa komik tu stigma masyarakatnya sebagai sesuatu yang negatif, sebenarnya benda tu dah berubah. Kalau kita tengok sini di Jepun, ada college dia, universiti dia yang belajar menggunakan komik sebagai cara untuk pendidikan. Sebab pasal minat tu budak tu kat situ, jadi kita mesti mengikut rentak budak tu. Jadi barulah sesuai. Macam sekarang pun kalau kita tengok budak suka pada gadget kan. Jadi pendidikan melalui gadget pun sebenarnya bagus. Tapi sebab kita tetap merasakan bahawa pentingnya buku tu dipegang di tangan anak-anak. Sebab nak kawal anak bila menggunakan gadget untuk pendidikan ni, dia mesti lepas tu dia pandai je tukar untuk dia main game ke apa kan. Jadi bila kita rasa ada keperluan pegang buku, jadi kita fikirkan juga macam mana cara supaya buku ni tetap sesuai sepanjang zaman. Sebab buku ni kalau kita tengok ketagihan antara ketagihan gadget dengan ketagihan buku. Ada dua tau. Maknanya ada jenis budak-budak yang macam tu. Kalau kita tengok ketagihan gadget, budak-budak kalau tak dapat gadget dia tantrum, dia mengamuk. Tapi kalau kita tengok budak-budak yang ketagihan buku, kita tengok macam mana sifat dia. Kita nampak dia lebih tenang orang dia. Sebab apa dia tenang? Sebab tu kalau kita nak lahirkan anak kita ketagih buku, so anak Muslim kita boleh tolong parents. Kalau kita nak anak kita ketagih, kita mesti sediakan bahan bacaan yang banyak. Ketagihan ni bukan kita beli satu buku, lepas tu kita rasa anak kita akan ketagih suka baca. No. Kita mulakan, katalah mungkin nak bagi novel terus susah kan. Kita bagi je, maknanya kita beli buku anak Muslim yang komik-komik semua, bagi dia baca sampai dia rasa apa lagi nak baca ni, apa nak baca. Masa tu baru kita ambil pula novel, kita bagi dia baca. Then insya-Allah kita akan nampak anak-anak kita akan ketagihan buku. Tak best ke tu anak Muslim dah tolong sediakan dengan cara yang senang untuk parents lah, mak bapak. Okay. So untuk nak hasilkan buku yang berbentuk ada vision, maknanya akademik, ada isinya. Ianya bukan satu tanggungjawab yang mudah. So nak buat tu sendiri banyak daripada segi banyak aspek. Kita nak budak minat teruja untuk membacanya, tapi at the same time juga kita nak sampaikan message yang terutamanya nilai-nilai agama, nilai-nilai masyarakat kan, nilai-nilai kehidupan. So kita nak sampaikan itu dalam bentuk pembacaan. Jadi itu bukan satu tanggungjawab yang mudah yang kita nak laksanakan. Dan prosesnya juga amat sukar. Kadang-kadang kita buat tu berulang-ulang kali, pembetulan berulang kali, pembaikan berulang kali kan. Tapi kerana misi kita jelas, visi kita jelas apa semua sekali itu. So alhamdulillah, walaupun mungkin kita tidak membuat keuntungan yang besar, tapi kita rasa kita puas hati. Kerana yang penting saya rasa di samping kita menjalankan satu perniagaan, tapi yang pentingnya mesej yang kita nak sampaikan tu tercapai.
tentang berniaga ni. Berniaga ni satu yang kita semua tahu kan. Ekonomi, kita cakap tentang ekonomi. Ekonomi ni ada ketika dia naik, ada ketika dia turun kan. Macam orang kata benda tu ada cycle kan, ada cycle apa semua sekali tu. Jadi kalau kita tengok pun kalau kita tengok perjuangan Nabi pun sendiri, bukan semuanya dia tiba-tiba Allah bagi kejayaan terus semua sekali ni, cantik semua sekali ni kan. Tak. Tapi Allah bagi dugaan, Allah bagi kesusahan kan. Daripada susah itulah kita menjadi kuat. Daripada susah itulah kita belajar kan. Jadi sama tidak terkecuali dengan anak muslim lah. So dalam kita nak mencapai ke tahap ini, ada banyak liku-liku dalam kehidupan kita yang kita lalui. Kita terkesan pada pada masa 1998 punya gawat ekonomi 1998. Kita terkesan pada ketika itu. Kita juga terkesan semasa tahun 2007. Tapi itu semua salah satu daripada asam garam perjuangan kan dalam kehidupan kita. Jadi bila kita membuat sesuatu yang asas, macam anak muslim ni, kita buat sesuatu yang asas, kita buat pendidikan. Buku-buku kita ni sangat diperlukan oleh mak bapak, ibu bapa, kanak-kanak. So sama ada waktu gawatnya ataupun tidak waktu yang tidak gawat. Jadi disebabkan itu kerana kita sentiasa memikirkan daripada segi pentingnya keperluan asas kepada setiap pembaca kita, maka kita boleh survive kan. Kita boleh terus bertahan walaupun kita terjejas juga kan. Macam kita tengoklah perjuangan Nabi, ada kadang-kadang begitu getih sekali kan. Pada kita membaca sejarah mungkin kita tak terasa, tapi kalau kita lihat pada ketika itu, kalau kita berada pada ketika itu, kita tak tahu antara hidup dan mati kan. Sama ada kita berjaya ataupun kita mati terbunuh. Begitulah dalam perjuangan kita juga. Bila kita menghadapi waktu-waktu gawat, contohnya pada tahun 2020 ni kan, dengan masalah COVID-19 ni kan. So kita sangat terkesan, tapi kita mencuba yang terbaik. Saya bagi contoh lah, macam mana anak muslim dalam kita nak menyediakan ataupun nak membuat satu yang baru. Contohnya katalah kita awal-awal masa kita nak buat busana muslimah contohnya. Pada ketika itu pengilang baju apa sekali tu, dia tak ada term muslimah, busana muslimah ni tak ada term sekali. Jadi kita pergi daripada satu kilang ke satu kilang, malah mereka merasa berat nak buat. Kenapa? Kita punya request, kita nak kain baju tu besar, jadi longgar, labuh lagi kan. Pada ketika itu t-shirt tak ada, t-shirt labuh muslimah ni tak ada. Kat pasaran memang tak ada pada ketika itu. Jadi mereka cakap tak logik, yang kita nak buat ni tak logik. Ada malah dia cakap banyak pakai kain lah, apalah, akan jadi mahal lah kan. Tapi kerana kita merasakan betapa pentingnya untuk kita mulakan trending tu, supaya anak-anak ni tidak mudah ada kita bagi pilihan. Maknanya kalau sebelumnya mereka terpaksa beli t-shirt yang ada, jadi bila mereka bersukan tu terselak sana terselak sini apa semua sekali tu, bila kita mula buat t-shirt yang lebih labuh lagi dan lebih longgar lagi, maka akhirnya kalau kita pada hari ni kita pergi kat mana-mana kilang baju, mereka tahu ada terma yang mereka panggil busana muslimah. Sokongan daripada ibu bapa yang sentiasa memberi dorongan sendiri kepada kami kan. Bagaimana kadang-kadang kita terbaca dalam Facebook kita macam mana ibu bapa muat naikkan tentang bagaimana anak-anak mereka ini terkesan dengan bacaan-bacaan yang kita terbitkan. Ini semua memberikan kekuatan kepada kita untuk kita terus lagi dan terus lagi. Terus berjuang untuk ke depan. Kan? Macam Rasulullah dulu kan, disebabkan dia sayang kepada umat Islam,
Jadi maksud dia sanggup harungi kepayahan, kesusahan. So macam kita sekarang sebagai ibu bapa dalam zaman yang apa tu PKP ni kan. Jadi kita sebab sayangkan anak-anak kita sayangkan generasi anak-anak yang baru ni kan. Jadi maknanya kita sebagai orang dewasa kena sediakan. Sebab kalau kita tengok pintu-pintu dah tertutup, banyak pintu yang biasa kita mudah dapat kan. Tapi pintu tu sekarang semua dah tertutup. Tapi kita tak boleh putus asa, kita kena buka pintu baru. Jadi pintu-pintu baru tu, itu yang kita kena cuba masuk. Tapi kita tak tahu pun di hadapan tu macam mana. Tapi kita sangat perlukan sokongan daripada ibu bapa, daripada cikgu-cikgu supaya dapat sama-sama dengan kita. Sebab anak-anak muslim akan cuba pertahankan juga. Mana industri buku kita akan cuba pertahankan sebab dia sangat penting kepada maknanya generasi akan datang, kepada negara kita sendiri. Okey, kita semua tahu kalau macam sebelum berlaku pandemik COVID-19 ni, anak muslim ni kita memang kita ada team untuk pergi ke sekolah-sekolah. Kita masuk ke mall-mall. Kita pergi ke ke kedai-kedai buku. Hampir semua kedai buku ada produk buku-buku anak muslim. Kan? Jadi kita mengambil pengeraan, maknanya macam mana kita usaha keras supaya setiap budak kanak-kanak ini berpeluang untuk mendapatkan produk anak muslim. Jadi bila berlaku pandemik COVID-19 kali ini, ruang-ruang tu mula tertutup satu demi satu. Semua kita tak boleh pergi ke sekolah-sekolah. Kita dekat mall pun orang tak boleh pergi ke mall, orang tak boleh pergi ke kedai buku. So maknanya begitu ruang untuk kita nak sampaikan buku kita kali ni kepada kanak-kanak ni sangat terhad. Tapi kita rasakan bahawa malah dalam keadaan suasana COVID-19 kali ni ketika anak-anak di rumah yang kebanyakannya terlalu asyik dengan gadget kali ni, sangat-sangat penting kepada ibu bapa maknanya memberi ruang kepada anak-anak ni untuk memegang buku supaya mereka boleh membaca dan mereka boleh mendapat nilai-nilai yang kita nak sampaikan. So mungkin malah pada waktu ketika ini anak-anak mereka tak dapat keluar apa semua sekali, mungkin satu momen yang mereka kena gunakan untuk membudayakan anak-anak mereka membaca buku sekali. Tapi mereka nak dapatkan buku-buku ni daripada mana? Anak-anak tak boleh keluar, mak bapak tak boleh keluar apa semua sekali ni. So atas kesedaran ini maknanya kita berusaha untuk membuat digital marketing sebagaimana pemasaran digital sebagaimana seruan kerajaan. So maknanya apa? Maknanya kita memberi kemudahan kepada mana-mana parents, mana-mana ibu bapa sekali nak dapatkan produk anak muslim tu, mereka hanya di hujung jari. So mereka boleh beli secara online. Kita ada program dropship. So maka itu sebab kita buat program AM Niaga. So AM Niaga ni kita ada dua matlamat. Satu, yang pertama, bila pandemik ini berlaku, ramai orang tidak ada punca pencarian apa semua sekali ni, pendapatan kurang. So dengan adanya AM Niaga ni apa semua sekali ni, ramai orang boleh kita boleh bantu juga. Mereka boleh sama-sama untuk menjual produk anak muslim tanpa perlu modal kan, hanya kerajinan mereka untuk postkan buku-buku anak muslim di kalangan kawan mereka sekitar mereka, malah ada ke seluruh negara pun boleh. Mereka boleh meniaga apa semua sekali ni. Ini maknanya kita juga dapat membantu untuk menyelesaikan salah satu keadaan yang agak kritikal pada hari ini juga. So selain daripada tu, memang kita bermatlamat supaya untuk memudahkan ibu bapa terutamanya untuk mendapatkan produk anak muslim lah. So bila kita ada ramai yang participate atau yang sama-sama menyertai AM Niaga ni, so
lebih mudah produk anak muslim dapat. Dan AM niaga yang kita buat ni memang kita pun memang budaya anak muslim ni bila kita nak buat sesuatu ni memang kita buat memang paling kalau boleh paling the best sekali. Anak muslim sebelum waktu pandemik sekali ni memang kita telah berkembang. Kita telah bawa produk anak muslim ni ke seluruh dunia. Kenapa kita bawa ke seluruh dunia? Mungkin kalau sebelum ni kita rasa keperluan untuk kita terbitkan bahan-bahan buku terbitan anak muslim ni untuk masyarakat di Malaysia saja. Tapi bila kita pergi ke pameran-pameran luar negara semua sekali ni, baru kita sedar bahawa produk-produk seperti yang diterbitkan oleh anak muslim ni tidak terdapat di dunia ni. Sambutan kepada bahan penerbitan anak muslim ni luar biasa. So buku-buku anak muslim ni kita ada terbit sekarang ni diterbitkan di Indonesia, di China, di France, di UK, so di negara Arab, so di lebih daripada 10 negara, Vietnam, so lebih 10 negara dah terbit. Beberapa ratus title jugalah kita dah terjemahkan ke bahasa yang mudah mereka fahami. So ini antara salah satu misi yang terbesar yang kita rasa yang akan kita cuba nak kembangkan, maknanya membawa bahan-bahan terbitan anak muslim yang berkualiti ini ke seluruh dunia. Antara pengurusan fokus kita sekarang ni, kita akan perbanyakkan lagi alat-alat bantuan mengajar yang kita harap dapat membantu ibu bapa, guru-guru kan dalam proses pembelajaran digital ini. So harap-harap maknanya ini juga dapat meringankan juga bebanan kepada ibu bapa jugalah. Selain daripada itu juga anak muslim juga ada merancang untuk kita digitalizekan kita punya buku-buku ni. Supaya juga mudah untuk mereka kalau kata mereka tak dapat buku secara fizikalnya, maka mereka masih lagi boleh membaca secara online dan digital. So kita harap daripada usaha-usaha anak muslim ni, insya-Allah Allah permudahkan dan kita harap kita akan dapat mengeluarkan lagi produk-produk yang lebih berkualiti, lebih banyak dan menepati cita rasa pembaca dan juga sesuai dengan perubahan zaman. Kita kalau sama saja, kalau macam kata AM niaga ni, kita menyediakan satu ruang untuk mereka berniaga. Satu, yang pertama macam saya katakan tadi, maknanya yang pertama sekali mereka tak perlukan modal yang banyak pun, hanya pendaftaran saja, kan. So daripada itu mereka boleh bergerak. Dan sekiranya mereka nak berjaya, mereka mesti kena berusaha. Yang nak berjaya ni, dia macam kita nak macam bayi kan. Dia mesti dia nak mula berlari tu, dia mesti kena berjalan, jatuh, tertatih kan. Jadi kita kena sediakan mental, kita kena prepare tentang kegagalan tu. Sebenarnya dia bukan something yang buruk tau, sebab kegagalan ni satu pelajaran yang kita mesti lalui supaya kita tahu kat mana kita punya kelemahan. Dari kelemahan tu, kegagalan tu, kita bina kejayaan. Anak muslim ni dia dah popular, boleh dikatakan dah popular dan diterima oleh ibu bapa, cikgu-cikgu. Jadi maknanya dari segi periklanan sebenarnya dah mudah sebab budak-budak pun dah tahu kan. Jadi macam siapa yang nak memulakan perniagaan, pilihlah maknanya brand yang dah dikenali kan. Jadi lebih mudah, banyak step yang you dah boleh maknanya langkah tu lebih jauh you boleh mulakannya. Jadi ambillah. Rasa terinspirasi tak tengok video tu tadi. Rasa macam wow, macam manalah anak jadi tempatan kita boleh menubuhkan syarikat yang gah seperti anak muslim sekarang kan. Jadi sebab itulah
Atas dasar untuk berkongsi kejayaan bersama dengan anda semua, AM Niaga ditubuhkan bagi anda bersama-sama meroket naik dengan kami menjual produk-produk anak Muslim sendiri. Jadi pilihan di tangan anda, adakah anda mahu bertindak hari ini ataupun esok?